Alhamdulillah, pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk meneruskan maulid kita buat malam yang ke-10. Jadi kita tinggal 2 malam saja, esok malam dan insya-Allah malam Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada hari Rabu ini. Jadi marilah kita ambil peluang ini untuk kuatkan semangat kita untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini, bukan pada bulan ini sahaja tetapi seterusnya. Dan kita bertekad supaya amaliyah ini, membaca selawat ini dapat terus membersihkan jiwa kita, menggetarkan rohani kita, walaupun hanya sekadar niat sahaja. Maksudnya kalau kita niat nak baca maulid saja, itu saja sudah baik, walaupun tidak kesampaian. Tapi kalau kita sudah ada niat, itu penting. Kerana ada kisah, saya nak kongsi satu kisah pada malam ini. Ini kisah terkenal. Dia boleh kita dapat cerita ini dalam kitab Fiqh I'anatul Talibin oleh Al-Imam Abu Bakar Syata Ad-Dimyati. Jadi kebanyakan hadis-hadis, cerita-cerita tentang kelebihan maulid ini kita boleh dapat dalam kitab ini, I'anatul Talibin. Tapi dalam ini kitab fiqh, kitab fikih, tetapi dalam kitab itu bab walimah, bab majlis walimah, ada satu bahagian yang apa? Yang menceritakan tentang kelebihan maulid. Baik. Ini cerita diambil dari kitab ini. Ceritanya adalah pada suatu ketika di zaman Khalifah Malik bin Marwan. Ada seorang lelaki ini, dia dihukum. Dia hendak dijatuhkan hukuman qisas, hukuman mati kerana membunuh. Sebenarnya dia bukan nak membunuh. Dia ini penunggang kuda. Jadi satu hari dia menunggang kuda. Jadi kuda ni pada ketika satu hari itu kuda dia tak dapat kontrol. Kuda dia tak nak lepaskan, sampai kuda dia membawa dia terus masuk ke kawasan rumah Khalifah bin Marwan. Sampai kuda itu terlanggar sehingga salah seorang anak Khalifah mati. Kuda punya sebab. Jadi Khalifah menjadi marah lah, kerana dia telah menyebabkan pembunuhan. Jadi dia dipanggil untuk bertemu Khalifah. Jadi dia takut ini mesti hukuman qisas, hukuman mati. Kerana dalam Islam hukuman mati adalah mati. Jadi pada hari yang dia hendak pergi dibawa berjumpa dengan Khalifah, dia tahu dia mesti habis. Jadi dia dah tak ada jalan. Jadi dia bernazar. Sebelum pergi berjumpa Khalifah, dia bernazar. Dia bernazar, apa dia nazar? Dia bernazar, dia janji dalam hatinya, dia mengatakan, sekiranya aku terlepas daripada hukuman ini, aku akan buat majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia cakap dalam hati dia. Jadi dia pun dalam keadaan takut pun dia bernazar begitu, kerana dia yakin. Jadi dibawa dia ke menghadap Khalifah. Khalifah pula jumpa dia senyum. Khalifah senyum. Khalifah tak apa, Khalifah tak marah dia. Kemudian Khalifah tanya kepada beliau ni, apa sihir yang kau pakai ni sehingga kau datang jumpa aku terus gembira? Dia cakap, saya tak ada gunakan sihir. Khalifah tak percaya. Ini mesti ada sesuatu, ceritakan kepada aku. Jadi si penunggang kuda dia mengatakan, saya tak buat apa-apa, saya cuma berniat kalau saya terlepas daripada hukuman qisas ini, saya akan buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu Khalifah ambil wang 1,000 dinar, berikan, ambil wang ni buat maulid, dan kau dah pergi lepas.
Ini cerita famous, kita Google boleh dapat cerita je. Tapi kalau cerita yang penuh boleh dapat dalam kitab I'adatul Talibin. Dalam I'adatul Talibin pun ada cerita banyak tentang maulid, tentang orang pertama buat maulid, macam mana dia siapkan makan. Wah, itu untuk orang beribu-ribu orang. Saya pun tak tahu bila boleh ceritakan. Dia ada banyak cerita tentang maulid. Jadi cerita bukan cerita bohong, bukan cerita dongeng. Buka kitab, ada dalam kitab. Jadi apa yang boleh kita pelajari, bahawa niat sahaja itu sudah dapat menyelamatkan kita. Niat nak buat maulid saja, nak hadir maulid, sudah boleh selamatkan kita. Apatah lagi kita baca maulid, kita duduk, kita berselawat, kita berdoa dengan doa yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Jalil Syekh Abdul Rahman Daibai. Besar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita bersyukur, kita teruskanlah ini semangat maulid ini dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Bukan hanya kita hidupkan pada bulan-bulan maulid. Bulan Rabiul Awal sudah setentunya, tetapi jangan lidah kita ini tidak sentiasa basah dengan dua perkara, zikrullah dan salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua saja kita pegang kuat, insya-Allah, dengan ikhlas, dengan istiqamah, kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat, insya-Allah.